Saya faham bahawa ekonomi negara kita terjejas kerana sekatan-sekatan yang dibuat terhadap aktiviti perusahaan, perkilangan dan perniagaan sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa. Dan untuk itu kerajaan bersetuju supaya beberapa sektor ekonomi yang terpilih saja akan dibuka semula secara berperingkat-peringkat dengan garis panduan penjagaan kesihatan dan kawalan pergerakan yang ketat. Sebuah jawatankuasa khas Kabinet yang dipengerusikan bersama oleh Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Menteri Kanan Pertahanan diwujudkan untuk meneliti senarai sektor-sektor ekonomi yang terpilih untuk dibuka secara berperingkat. Saya ingin tegaskan bahawa pembukaan beberapa sektor yang terhad ini bukan bermaksud kita melonggarkan perintah kawalan pergerakan. Perintah ini masih berkuat kuasa dan semua arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mestilah dipatuhi. Jika terdapat pengusaha, kilang ataupun syarikat yang melanggar peraturan, kerajaan akan menarik balik kebenaran yang diberikan. Senarai sektor ini akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat ini. Kembali di Bernama 745, sepanjang tempoh sebulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, isu rambut panjang dan tidak terurus antara perkara yang sering dibincangkan oleh pengguna Facebook. Kegusaran rakyat Malaysia mengenai rambut panjang, janggut dan misai tidak terurus sepanjang PKP akhirnya menemui jalan penyelesaian susulan pengumuman kerajaan semalam mengenai beberapa sektor yang dibenarkan beroperasi. Bernama TV menerusi Facebook rasminya melakukan undian umum hari ini dengan bertanyakan soalan kepada pengguna media sosial. Adakah anda bersetuju kedai gunting rambut dibuka semasa PKP? Undian yang dibuat sejak pukul 1 tengah hari tadi telah menarik minat undian seramai 16,500 pengguna Facebook. 88% daripada 16,500 undi tidak bersetuju, manakala selebihnya iaitu 12% bersetuju. Pada ruangan komen pula, rata-rata berpendapat kedai gunting rambut tidak perlu dibuka sekiranya rantaian wabak COVID-19 ingin diputuskan segera. Namun ada juga yang berpendapat agar pemilik premis hanya menyediakan perkhidmatan menerusi temujanji awal agar premis tiada kesesakan berlaku di dalam premis. Tidak kurang juga ada yang berpendapat sektor seperti kedai hardware dan cermin mata juga tidak perlu diberikan kebenaran beroperasi. Sementara itu, Bernama TV mendapatkan reaksi selebriti tanah air yang berpandangan adalah lebih baik penggunting rambut secara tempahan dan dibuat di rumah untuk memastikan pencegahan penularan COVID-19. Bagi saya, barbershop tu kalau bolehlah buat daripada rumah ke rumah lah. Sebab apa, kalau buka kedai, nanti orang berpusu-pusu datang dan keadaan tidak terkawal. Kalau di rumah, barbershop tu datang ke rumah, personal cutter ataupun personal barber datang ke rumah, dia boleh mengawal pergerakan seseorang itu. Manakala bagi orang ramai rata-ratanya kurang bersetuju agar premis gunting rambut dibuka waktu PKP ini. Pendapat saya tak setuju lah. Sebab yang pertama dia punya social distancing dia tu dah tak ada. Sebab yang gunting mesti dah rapat lah. Jadi kita tak tahu siapa yang akan datang gunting dan kita tak tahu dia ada orang kata simptom ke atau dia dah dijangkiti COVID-19 ke. Bagi saya tak setuju sebab dia
menambahkan lagi takut pada kita untuk meribatlah kes COVID ni, sebab dari segi peralatan, pergaulan, alatan-alatan yang diguna pun semua mungkin dikongsi untuk pakai untuk yang seterusnya orang lain. Dan sebelum ini yang kita laporkan bahawa ada kedai-kedai yang mungkin akan dibuka, dan dalam masa yang sama isu berkaitan dengan kedai gunting rambut ini banyak diperdebatkan dan juga dikongsikan menerusi cadangan dan pelbagai perkara lain yang kita dapat dengar dan juga ada di media sosial. Dan menerusi sidang media di Kementerian Kesihatan Malaysia sebentar tadi, yang mana Ketua Pengarahnya menyatakan bahawa dan juga mengesyorkan bahawa mungkin fasa 1 dan juga fasa 2 yang mana kita memasuki PKP fasa ketiga ini harus diperketatkan sama seperti bagaimana ia dilakukan pada fasa pertama dan juga pada fasa kedua. Ini termasuk isu ataupun hal yang berkaitan dengan kedai gunting rambut. Bagaimanapun kelonggaran itu menyebabkan timbul antara reaksi pelbagai masyarakat yang mungkin ada bersetuju dan juga yang ada yang bersetuju dengan cadangan berkenaan. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, di talian menerusi Skype adalah Encik Akilan yang merupakan timbalan Presiden Persatuan Jurugaya Rambut India Selangor dan Wilayah Persekutuan. Hello Encik Akilan. Hello. Ya, selamat petang Cik Akilan. Ini kita nak mendapatkan reaksi mungkin dari persatuan sendiri di pihak tuan dan juga di pihak persatuan apabila dimaklumkan bahawa kedai gunting rambut yang dibenarkan beroperasi dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimanapun sebentar tadi KKM telah mengesyorkan bahawa melihat kepada fasa ketiga ini diperketatkan sama seperti fasa pertama dan juga fasa kedua. Apa reaksi daripada pihak tuan? Ya, salam sejahtera. Okey, sejak pemakluman oleh Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI) untuk memberi kelonggaran untuk sektor kedai gunting rambut pada masa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, memang memberi kesan yang reaksi yang bercampur di kalangan ahli-ahli persatuan. Ada ahli-ahli yang rasa lega kerana akan dapat kembali sumber pendapatan mereka. Tetapi juga ramai yang rasa bimbang dengan keadaan ini dalam pembukaan kedai-kedai gunting rambut. Dan juga kita mengetahui kalau ia dibuka ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi agar tidak wujud kluster gunting rambut. Mungkin kalau boleh kongsikan daripada pihak Cik Akilan, apa antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk membuka kedai gunting rambut ini? Okey, kluster dia setakat ini belum dirasmikan. Setakat yang kami dapat informasi, ya kita kena ada temperature check, sanitasi, selun kedai gunting rambut harus disanitasi, ada jarak, kursi, semua ni lah. Juga pekerja-pekerja yang akan berkhidmat pada masa jika kedai dibuka. Dan juga dalam tempoh dan juga situasi PKP ini, kita tahu mungkin lebih kurang dalam 1,000 ataupun 1,000 lebih ahli persatuan bersama-sama dengan Cik Akilan di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor. Mungkin daripada suara-suara mereka ini, apa kebimbangan utama peniaga-peniaga kedai gunting rambut ini? Oh ya, saya ingin utamakan di sini, ahli-ahli Persatuan Jurugaya Rambut Selangor Wilayah Persekutuan, di sini memang sebulan suara sebelum Perdana Menteri kita mengumumkan tempoh lanjutan PKP pada 10 April, kami telah sebulan suara bersetuju untuk menutup kedai kita sehingga 30 April. Iaitu jika tempoh PKP ditamatkan pada 14 April. So, kebanyakan daripada ahli-ahli kita memang tidak berminat untuk berbuka kedai, memang bimbang dengan kesihatan. Dengan risiko yang akan dihadapi. Baik, itu suara daripada Persatuan Jurugaya Rambut India Selangor dan juga wilayah Persekutuan bahawa sebulat suara akan menutup kedai dan juga tidak beroperasi sehingga 30 April 2020. Tapi dalam masa yang sama, kita nak melihat kepada sudut ekonomi. Pendapatan peniaga-peniaga kedai gunting rambut ini juga dilihat terjejas. Dalam situasi dan juga keadaan ini, Encik Akilan, apa tindakan persatuan yang dapat membantu kelompok dan juga mereka ini?
Oh, okey. Persatuan kami adalah satu persatuan non-profit NGO. So maka bantuan yang kita boleh beri untuk ahli-ahli kita adalah seperti khidmat kewangan, nasihat-nasihat penjagaan, dan pada masa ini kerajaan telah memberi prihatin, bantuan prihatin, kewangan prihatin. So kami akan membantu ahli-ahli kita untuk mendapatkan bantuan tersebut secara berkesan. Dan juga Encik Akilan, kalau ini antara mungkin perkara yang kita nak tahu, pertemuan dan juga penjarakan sosial ataupun perkumpulan itu tidak akan berlaku. Tapi dari segi suara-suara ahli persatuan, bagaimana untuk Mr. Akilan dan bersama Presiden mungkin untuk dapatkan reaksi dan juga pendapat dalam tempoh PKP ini, bagaimana? Sorry, sila ulangkan tadi. Bagaimana Mr. Akilan dan juga Persatuan mendapat suara dan juga pendapat daripada setiap ahli, ada pertemuan ataupun ada WhatsApp group dan sebagainya untuk menyampaikan sesuatu mungkin ataupun dalam bentuk bantuan dan sebagainya? Ya, Persatuan kami memang ada satu kumpulan WhatsApp di mana ahli-ahli termaklum dalam grup kumpulan tersebut. So di sini kami memaklumkan segala keputusan daripada kerajaan yang sah lah. Dan juga dalam tempoh dan juga situasi PKP ini, apa yang mungkin Encik Akilan boleh katakan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang berada di Kuala Lumpur dan juga di wilayah Persekutuan termasuk di Selangor lah, yang mana nak menyatakan bahawa Persatuan bersama-sama dengan semua ahlinya tidak akan membuka kedai sehingga 30 April 2020. Apa yang Mr. Akilan boleh katakan? Ya, seperti semua, seperti hashtag stay at home, stay safe. Memang kami utamakan, ahli-ahli penjagaan kedai gunting rambut memang pun mengalami masalah kewangan kerana penutupan kedai. Tetapi kami utamakan kesihatan. Kami pentingkan pelanggan dan juga pekerja kita, juga keluarga kita. So, saya rasikan semua orang stay home lah. Dan benda ni, kes coronavirus ni akan tamat secepat yang mungkin. Betul, semalam macam-macam yang berita yang keluar dan sebagainya, social media, WhatsApp group berbincang perkara yang sama. InsyaAllah, saya percaya saya dimaklumkan MITI akan meneliti semua pandangan rakyat dan insyaAllah MITI akan memperhalusinya perkara ini. Ya, insyaAllah.